mendekati tempat manasik haji. Tempat manasik haji. Sebelum tu kita akan singgah di Jabal Rahmah ataupun di Arafah, tempat berkumpulnya para jemaah haji ketika melakukan ibadah haji, iaitu wukuf. Wajib rukun haji adalah wukuf. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu al-hajj wukuf, iaitu maksudnya haji itu wukuf. Tak ada wukuf, tak ada haji. Okey. Jadi kita akan singgah sebentar di sana, dan di sana juga ada satu bukit yang dinamakan Jabal Rahmah, yang mana dikatakan tempat pertemuan Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa. Jadi di sana nanti saya akan kita tengok keadaan macam mana, sebab sekarang ni di Jabal Rahmah tu kita kena jalan. Kalau sebelum ni kita boleh sampai di pekarangan Jabal Rahmah, hanya jalan sikit saja dah sampai di kaki bukit. Tapi sekarang ni kita kena berjalan mungkin tentang 600 hingga 800 meter untuk sampai ke Jabal Rahmah. Jadi saya rasa semua di sini semua dah ada jodoh, semua dah ada pasangan-pasangan. Jadi tak perlu minta pasangan yang lain. Okey, boleh. Cumanya saya tak galakkanlah untuk kita naik ke atas bukit, kerana itu akan mengambil masa yang lama. Sebab kita kena pusing bukit itu untuk naik atas bukit dengan tangga. Jadi tuan-tuan sekalian, mak ayah sekalian, haji-haji sekalian, selepas itu kita akan melalui manasik umrah, manasik haji, iaitu Muzdalifah dan Mina dan Muzdalifah dan Jamrah, Jamrah tempat melontar. Kita akan lalui nanti, dan mudah-mudahan bila kita lalu di manasik haji, kita niatkan, ya Allah, jemputlah aku untuk menunaikan haji pada usia aku yang masih kuat, masih gagah. Jemputlah aku sebagai tetamumu, iaitu untuk melakukan ibadah haji. Kemudian selepas kita lalu di manasik haji, kita akan terus ke Ja'ranah, ke Masjid Ja'ranah untuk kita berniat umrah. Kita berniat umrah kali yang kedua, insya-Allah. Semua nak buat umrah ke? Ada yang rasa nak rehat ke apa ke? Semua nak buat umrah. Lelaki semua bawa ihram. Bawa, alhamdulillah, masih bersemangat Alhamdulillah. Haji-haji sekalian, Nabi Ibrahim alaihissalam bukan sahaja memanggil memanggil hamba Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengerjakan ibadah ataupun mengelilingi Kaabah, tetapi Nabi Ibrahim juga berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya titipkan dalam hati-hati hamba ini, iaitu kerinduan kepada Kaabah, Baitul Atiq. Sebab itulah kalau orang yang dah datang sini, dah ziarah sini, dia akan rindu kerinduan tanpa suara. Tak tahu nak cakap rindu tu macam mana, kecuali dengan nak datang lagi. Bahkan rindu itu bukan hanya sahaja untuk mereka yang telah datang, tetapi untuk mereka yang belum datang lagi. Sebab tu kita kalau first dulu, kalau kita ingat, kalau yang mana yang belum sampai, kali pertama sampai, tapi sebelum sampai tu macam mana rindu tu. Itulah kerana berkat doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi mungkin yang jemaah kita ni mungkin ada yang pertama kali, bagaimana rindu sebelum kita datang tu. Itulah makbulnya doa Nabi Ibrahim alaihissalam.
Jadi kisah persembunyian Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Saidina Abu Bakar radhiyallahu anhu termaktub di dalam Al-Quran pada surah Taubah ayat 40. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Illa tansuruhu faqad nasarahullahu iz akhrajahu alladhina kafaru thaniyasnain iz huma fil ghar iz yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Fa'anzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu bijunudin lam tarawha wa ja'ala kalimatal ladhina kafaru sufla wa kalimatullahi hiyal ulya wallahu azizun hakim. Yang bermaksud kalau kamu tidak menolongnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya Allah telah menolongnya, iaitu ketika kaum kafir di Mekah mengeluarkannya dari negaranya Mekah, sedangkan dia salah seorang daripada dua sahabat ketika mereka berlindung di dalam gua. Pada ketika itu dia berkata kepada sahabatnya itu Saidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah bersama kita. Maka Allah menurunkan ketenangan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menguatkannya dengan bantuan tentera malaikat yang kamu tidak melihatnya. Dan Allah menjadikan seruan syirik orang-orang kafir terbawah kalah dengan sehina-hinanya, dan kalimah Allah iaitu Islam adalah yang tertinggi selama-lamanya, kerana Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Kalau kita hayati kisah hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sahabatnya ini, dan kita hayati bagaimana taatnya, bagaimana kasihnya, bagaimana sayangnya, bagaimana cintanya Saidina Abu Bakar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiada bandingan dengan orang lain. Bagaimana cintanya, sayangnya Saidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Saidina Abu Bakar ni ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam Jabasur, tempat sembunyi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita akan berhenti sekejap, ambil gambar.